Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan doa berpanjangan buat umat Islam yang berada di Syria, di Palestin, di Lubnan, di Yaman, di Sudan, di Afrika, di seluruh dunia, agar Allah Ta'ala berikan kekuatan dan kemenangan. Dan kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita semua diberikan kekuatan untuk menempuh ujian kehidupan. Sama ada kita diuji dengan susah, dengan sakit, dengan sedih, dengan perit, dengan kecewa. Kita minta kekuatan daripada Allah untuk mengatasi ujian itu, dan juga mengatasi ataupun mampu menzahirkan ketaatan semampu mungkin menjelang bulan Ramadan yang kurang lebih 3 minggu saja lagi. Bila kita tahu syurga itu mahal, maka benda mahal kita bayar. Ada yang kena bom, ada yang kena perang, ada yang kena tembak untuk memiliki syurga Allah Ta'ala. Kita tidak. Mungkin kita tidak berkesempatan untuk ditembak, diancam, bunuh. Tidak. Tapi syurga itu perlu dibayar harganya. Maka Allah datangkan bulan Sya'ban, bulan Ramadan, untuk kita bermujahadah dalam konteks meningkatkan ibadah. Ya, kita pergi ke destinasi yang sama. Perjalanannya itu perlu dibayar dengan mujahadah. Maka tingkatkan kualiti dan kuantiti ibadah kita semua, tuan-tuan dan puan, untuk mendapat syurga yang didambakan. Dan kalau bulan Rejab kita bicarakan berkenaan dengan Isra' wal Mi'raj, dalam bulan Sya'ban kita ada nisfu Sya'ban. Bulan Rejab cerita berkenaan dengan merawat hati yang sedih. Maka Allah perjalankan Nabi pada malam itu berdampingan dengan Jibril, jumpa Nabi-Nabi yang lain, dapat pensyariatan solat. Maknanya hati yang sedih ini perlu dirawat dengan berjalan daripada masjid ke masjid. Mesti berjalan ke masjid, mesti berpaksikan masjid kalau nak rawat hati. Kemudian berdampingan dengan orang-orang alim, tok-tok guru. Karakter itu digambarkan dengan karakter Jibril, berdampingan dengan orang baik. Kemudian menjaga salat. Hati yang sedih perlu dirawat dengan salat. Masuk pula bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban pula, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala mengampunkan dosa hamba-hambanya pada malam itu, kecuali 2 golongan. Dua golongan ni tak dapat pengampunan. Al-musyrik, orang yang syirik, dan al-musyahin, orang yang menyimpan dendam. Jadi jangan menyimpan dendam. Orang yang menyimpan dendam ni adalah orang yang memakan racun lalu mengharapkan orang lain yang mati. Dia yang makan racun, dia yang mati. Orang yang dia dendam itu proceed dengan kehidupan dia, move on, next step, next level. Kita stuck dekat level lama sebab kita hidup dengan sejarah silam, dengan dendam yang tak sudah. Lepaskan dan move on. Hidup ni perlu melepaskan. Hidup ni kita diajar untuk melepaskan. Seperti mana melepaskan nafas. Kita tarik, lepas, baru jalan. Tarik lagi, lepas, baru dah jalan. Kalau kita tarik nafas tak lepas-lepas, kita pun mati. Jadi hidup ni nak bergerak, kena melepaskan. Belajar untuk melepaskan masa silam, untuk menyambut kedatangan masa depan. Maka bulan Sya'ban juga perihal berkenaan dengan hati, iaitu memaafkan orang. Barulah hati ni kita bawa masuk dalam bulan Ramadan. Kita beribadah dengan kekuatan daripada Allah yang Allah ilhamkan dalam hati orang beriman. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan ketakwaan dan kefasikan. Allah ilhamkan dua-dua. Nak pergi syurga pun Allah ilhamkan, nak pergi neraka pun Allah ilhamkan. Tapi di saat kita buat keputusan itu, kita minta agar keputusan itu dipandu. Hari-hari kita buat keputusan, tuan-tuan.
Every day is a life making decision. Hari ini hari-hari kita buat keputusan. Nak makan ke, nak diet ke, nak tidur ke, nak pergi kuliah Zuhur ke, nak pergi kerja ke, nak mengular ke. Jadi semua itu kita buat keputusan. Kita minta pada Allah setiap kali kita buat keputusan, dipandu hati ini untuk mendekatkan diri kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana ada orang yang dapat peluang buat taat tapi dia tak mampu buat taat. Ya, Allah Taala matikan hatinya untuk buat ketaatan, itu lagi takut. Orang dengar azan, ramai dengar azan, tapi tak ramai yang turn up pergi masjid. Sikit yang pergi masjid, tak semuanya yang ikhlas pula. Jadi ditapis. Jadi minta pada Allah Ta'ala, bila peluang untuk taat itu hadir, hati kita mudah untuk bangkit dan taat. Di saat kita melakukan ketaatan, diberikan keikhlasan. Ya, keikhlasan. Kerana iblis tak pernah akan tarik, akan kibar bendera putih kat kita, tidak. Dia akan goda ikut kita punya level. Daripada buat dosa besar, kepada konsisten istiqamah buat dosa kecil, kepada buat benda ibadah tapi tak ada prioriti, kepada buat benda wajib tapi kurang ikhlas. Sikit dia akan pastikan kita berada di persimpangan neraka. Kalau orang tu syirik, that's it, lepas. Dia dah kira selesai dah tu. Kalau tak boleh syirik, dia akan pastikan kita buat dosa besar. Kalau kita ni jenis tak buat dosa besar, dia pastikan kita buat dosa kecil berterusan. Dosa kecil kita tak buat juga, kita buat benda sunat. Dia suruh kita buat benda sunat sampai tak buat benda wajib. Sunat je dia buat, wajib tak buat. Kalau kita boleh prioritikan benda wajib, benda sunat kita buat kemudian, wajib dulu, dia akan pastikan hilangnya ikhlas. Itu perlawanan dengan iblis tak pernah terhenti. Jadi mari sama-sama kita kuatkan iman dan amal, duduk dalam jamaah, dalam kumpulan manusia yang selalu ingat pada Allah. Rapatkan diri ke masjid, ya, kita selalu berada di masjid, insya-Allah. Sidang penonton, tuan-tuan dan puan yang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk pada bacaan suratul Insan pada ayat ke-20. Surah Al-Insan ayat ke-20. Boleh buka halaman Quran masing-masing yang berada di Facebook ataupun di TikTok, insya-Allah. Allah Taala berfirman pada ayat ke-20 pada suratul Insan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Yang ke-20 yang bermaksud, dan apabila kamu melihat di sana, yakni syurga, nescaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang berbuat perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Ahli syurga ataupun nikmat syurga ni, tuan-tuan perempuan, nikmatnya besar dan hebat. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatarun fi qalbin bashar. Apa sahaja yang telinga tak pernah dengar, mata tak pernah tengok, dan tak pernah terlintas di dalam dada manusia, maka itulah syurga. Dan nikmat syurga ni, tuan-tuan perempuan, dia mengikuti naluri ahli syurga tu. Kalau lelaki, ada nalurinya. Kalau perempuan, ada naluri perempuan. Kalau lelaki lah, apakah benda yang paling lelaki suka tengok? Perempuan. Dah maaf lah, memang betul. Ya, yeah? Orang lelaki dia memang suka tengok perempuan. Ada kereta Porsche, ada kereta, ada motor BMW, tapi bila ada markah lalu, markah, woi, markah, woi. Sudah. Tahu markah tu apa? Kira awet lah, awet lalu bang, awet. Dah. Cantik bang, cantik. Aku dah tunduk pandangan ni, kau cakap cantik terus tengok.
Sebab tu dalam Quran Allah angkat darjat laki-laki yang tundukkan pandangannya. Sebab susah. Ya, perempuan tu tak salah pun. Dia pakai sopan je. Tapi kalau mata laki tu dia nak tengok, dia katakan tengok. Ya, itu memang sikap laki. Dan Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan naluri itu dengan menghadirkan ganjaran syurga, iaitu bidadari bermata bulat. Allah Allah Allah, ya. Bidadari ni kata Nabi SAW, kalau dia minum air, punyalah putih sampai nampak air lalu kat kerongkong ni. Lutsina, itu bukan orang ustaz, hantu kat limah tu. Tapi itulah yang digambarkan keindahan seorang bidadari. Orang perempuan, apa benda yang paling dia suka sangat? Tak, mana perempuan suka laki? Laki nombor 10. Perhiasan. Dia suka cantik. Yang lain tak cantik tak apa, dia cantik je. Tu. Dia suka cantik. Dia nak terpaling. Ya. Selalunya macam itulah, dia nak yang terpaling. Sebab tu dalam Quran, dalam syurga diberikan adanya bekas, adanya gelas, adanya pinggan mangkuk, adanya hamparan, ada gelang. Itu semua perempuan. Orang lelaki cukup dengan bidadari je. Tapi jangan risau, Allah cabut perasaan cemburu. Tak ada cemburu. Takkan kita nampak ada hajah termenung tepi tangga. Kenapa hajah? Haji kau ustaz, duduk dengan bidadari lupa makcik. Tak ada. Tak ada. Isteri akan jadi ketua bidadari yang paling cantik. Sebab orang perempuan suka cantik, Allah jadikan dia paling cantik. Bidadari tak boleh challenge. Kalau bidadari itu dah cantik, ahli syurga di kalangan wanita semuanya cantik-cantik belaka. Kalau isteri itu, dia jadi panglima pula dah, penghulu segala bidadari. Cantik sangat. Ya, tapi dengan syarat masuk syurga dah dulu. Ya, nak jadi cantik tu jawapannya syurga dulu. Jadi subhanallah, apa sahaja yang digambarkan di dalam Al-Quran sifat syurga, ada sungai arak, ada sungai susu, ada sungai madu, ada buah anggur, buah kurma, buah delima, itu semua gambaran secara manusiawi. Kita tak boleh nak gambarkan pisang di dunia dengan pisang syurga sama, tak boleh. Kita tak akan boleh bayangkan buah delima dunia dengan buah delima akhirat di syurga, tak sama. Takkan sama. Kalau at the moment kita boleh bayangkan, terus tertolak, itu semua bukan syurga. Ya. Dan saya ra'aita na'iman wa mulkan kabira, kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar milik Allah yang sangat agung, kekuasaannya sangat megah. Orang yang tak akhir, kata Nabi SAW, yang masuk syurga, orang yang besar sebesar zarah kalimah la ilaha illallah dalam hatinya, dia tetap akan masuk syurga. Dan orang yang tak akhir keluar daripada neraka setelah dibakar, dia akan disucikan oleh Allah Ta'ala dengan dimandikan dalam sungai syurga, dihilangkan kotoran-kotoran dan dihilangkan tanda ahli neraka, lalu dimasukkan ke dalam syurga. Kata Nabi SAW, disediakan baginya seluas langit dan bumi ruang untuk dia menikmati syurga. Patutnya orang tak akhir ni dapat baki-baki je lah. Tetapi yang baki itu pun seluas langit dan bumi untuk dia menikmati syurga. Luas langit dan bumi. Jadi maknanya kerajaan Allah, iaitu syurga, sebahagian dari kerajaan Allah ni besar. Terlalu besar yang tak boleh nak digambarkan. Jadi cuma kita hanya perlu tanam impian untuk masuk syurga secepat mungkin. Baik. Aliyahum thiyabu sundusin, ayat ke-21, mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang berbuat daripada perak, dan Tuhan memberikan pada mereka minuman yang bersih. Dalam syurga ada pakaian ahli syurga, sutera nipis, sutera tebal. Lelaki tak boleh pakai sutera. Pakai sutera tak boleh baju. Pakai sutera kat tai tak boleh. Duduk atas sutera sebagai hamparan pun tak boleh.
Kalau kita beli tie, kena tengok 100% silk ataupun tidak. Kena perhati tu. Sebab kebanyakan tie-tie korporat, dia buat silk. Pernah sekali tu Ustaz tegur Ustaz punya company lama lah. Company tu Ustaz baru masuk, jadi Ustaz buat review sikit dia punya company. Dia tengok tie tu 100% silk. Jadi Ustaz kata tolong tukar ni tak boleh. Jadi diorang bukanlah terpaksa, diorang kena ikut lah, kena ikut sebab mereka dah buat salah pakai 100% silk. Baju batik tak boleh, kecuali campuran. Ulama bahas kalau dicampur sutra dengan kain cotton biasa ataupun campuran bukan silk. Jadi bergantung pada mana yang banyak. Kalau dominannya kain sutra, maka tak boleh. Mesti kain biasa yang melebihi daripada kain sutra. Ataupun kain sutra hanya untuk menampal saja, koyak kita tampal dengan sutra, boleh. Ataupun kalaulah dia sakit, dia hanya boleh pakai kain sutra je, kata doktor. Doktor kata pakcik sakit kulit dia melampau sangat, kena eczema. Jadi pakcik hanya boleh pakai kain sutra je, kalau tidak nanti gatal-gatal. Okey, doktor sahkan kena pakai kain sutra saja, boleh. Bagi orang perempuan tak ada masalah. Perempuan boleh pakai kain sutra, lelaki tak boleh. Habis tu Ustaz, isteri saya pakai kain sutra, saya dukung dia Ustaz, boleh tak? Boleh lah. Kita bukan dukung kain sutra, kita dukung orang. Sebab duduk atas kain sutra tak boleh. Maksudnya kursi ni sutra, kita duduk, tu jadi hukum fiqahnya tak boleh, sebab kita menggunakan dia. Cuma kalau pakaian isteri kita yang pakai kain sutra, kita peluk dia, tak boleh lah. Kita peluk orang, bukan peluk sutra. Tapi dengan syarat isteri sendirilah, dengan bini orang pula memang meletup satu bangunan tu. Baik. Bagi lelaki tak boleh pakai sutra, tak boleh pakai emas. Termasuk juga emas yang dicuba-cuba pakai. Kita pergi kedai cincin, mak kita kata kau tolong belikan cincin jap. Cincin untuk mak. Saiz apa mak? Alang, kau rasa-rasa jari kau muat, jari mak muat lah. Jari mak tahu, bukan jari tunang kau. Kita pun test. Test tu tak boleh. Kita main test je. Cantik juga tangan kau pakai emas je. Tak boleh. Apa saja yang haram ketika dibuat secara betul-betul, main-main tak boleh. Boleh faham Sebagaimana zina tak boleh betul-betul, main-main zina pun tak boleh. Minum arak betul-betul tak boleh, main-main minum arak pun tak boleh. Bobak mabuk, minum air kosong bobak mabuk, tak boleh, dosa. Termasuklah pakai sarung cincin yang emas, walaupun hanya nak test saiz tak boleh, haram. Ni fiqah lah, kena betul-betul. Sekarang ni orang pakai emas nak tunjukkan dia memang hebat sangat lah pakai emas. Kalau dia pakai yang bukan emas Ustaz, emas tiruan. Kalau dia pakai emas tiruan tapi orang boleh nampak seperti emas pun tak boleh. Susah lah Ustaz, macam mana? Dia bukan susah, dia kira hukum lah. Dia kira hukum. Habis tu Ustaz, baju-baju pengantin yang ada emas-emas tu, tu kena fikir sendirilah. Takkan saya nak jadi orang pula bagi nasihat. Kalau saya bagi nasihat, kena minta pesan lah. Sebab dia menyerupai. Itu ialah dia lelaki tak lekat emas, tapi dipakaikan emas tiruan. Dengan emas tiruan tu dengan niat kalau dia emas betul maka haram, maka emas main-main pun dielakkan sepatutnya. Dielakkan. Tapi kalaulah dia tidak melambangkan barang kemas, maka tak apalah. Contohnya mungkin kita punya tali tie itu warna emas, dia punya temanya gold and black diamond malam tu, jadi kita pakai kod emas. Memang jarang orang ada kod emas. Itu pun bukan emas betul, itu hanyalah color emas. Itu ulama bahas lah. Seeloknya kita carilah color yang tidak melanggar norma-norma batasan syariah. Orang perempuan boleh pakai emas, orang lelaki tak boleh. Dan zakat emas, jangan lupa, kalau ada siapa-siapa yang jenis melabur emas ni, kena bayar zakat. Zakat yang perhiasan emas dekat atas badan 800 gram. Lebih 800 gram baru bayar. Kalau emas simpanan yang kita pegang golba tu 1 gram pun kena bayar. Boleh faham
Emas yang dipakai sebagai perhiasan kena lebih 800 gram. Kalau dia pakai on off tak apa. Tapi kalau dia simpan sebagai perhiasan, 1 gram pun bayar sebab dia jadi simpanan. Sebab tu dipanggil gold bar, betul letak kancing atas tu supaya bini dia pakai. Bapak besar gold bar. Ini bukan loket ni bang, ini gold bar pakai kat sini. Senang ustaz, helah tak nak bayar zakat. Elin tak cover langsung kata. Nampak sangat tak nak bayar zakat. Nak simpan emas tapi tak nak bayar zakat. Orang perempuan tak apa, bagi dia betul-betul. Belikan emas setiap satu hari, setahun anniversary bagi 5 gram, anniversary bagi 5 gram. Tak cukup 800 gram. Berat now 800 gram ya. Oh berat. Baik, itu bab emas lah, itu bab pakaian. Sebab pakaian ahli syurga adalah sutera, lelaki haram pakai. Orang perempuan tak apa. Sebab tu orang perempuan ni dipanggil sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Dia adalah syurga, tempat pintu syurga bagi seorang suami. Mencari bakal isteri yang salihah adalah mencari pintu syurganya. Sama juga isteri yang mencari suami yang saleh adalah mencari pintu syurga. Kalau kita sudah pun berkahwin, itulah pasangan kita yang mana menjadi pintu syurga kita. Kena jaga elok-elok. Kena berusaha untuk kita ni jadi pintu syurga pasangan. Jadi kalau kita fikir kita ni pintu syurga dia, kita akan jadi yang terbaik lah. The best version of ourselves. Sebab kita nak pergi syurga. Jangan cari penyakit. Baik. Sambung. Wa istabraq wa hullu asawira min fiddah, dan dipakaikan kepada mereka gelang diberbuat daripada perak. Dan demikianlah sifat orang-orang yang berbuat baik. Adapun orang yang mendekatkan diri adalah yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-23, di syurga itu mereka diberikan perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutera. Kira mutiara, sutera ni semua syurga punya cerita. Dan semua itu tak sama dengan apa yang ada di dunia. Boleh Sutera tak sama, emas tak sama, apa semua tak sama. Hanya gambaran sahaja. Cuba bayangkan orang-orang Quraisy ataupun orang-orang Islam yang berada di Mekah dan di Madinah, dalam suasana panas, terik, kena seksa, tiba-tiba diberikan ganjaran kain sutera yang halus. Maksudnya benda yang menyebabkan perasaan dan pemikiran mereka menjadi kuat untuk menghadapi ujian sebab ganjaran yang hebat di sisi Allah Ta'ala. Dipanggil visualization. Al-Quran bila sebut tentang syurga neraka menggunakan kaedah visualization, visual. Syurga, neraka dibaringkan, diberikan ganjaran, diberikan taman-taman, macam tu. Dia ada visualization. Tentulah orang kalau nak ada dipanggil matlamat hidup, dia mesti ada misi dan visi. Misi ni end in mind. Apa mission dia? Aku nak jadi lagi 5 tahun seorang yang digelar manager. Jadi visinya apa? Visi tu visi tu adalah manager tu. Misi tu apa yang kita nak capai satu persatu. Misi dan visi kena ada dalam hidup. Lagi 5 tahun tuan-tuan nak jadi apa? Macam tu. 10 tahun nak buat macam mana? Nak jadi apa? Lagi 5 tahun saya kat sini lagi ustaz, insya-Allah. Dah stay sini lah. Kena ada visi dan misi. Baik. Sambung. Ayat yang ke-22. Inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini adalah balasan untuk kamu dan usaha kamu adalah disyukuri, yakni diberikan balasan. Kita masuk syurga tuan-tuan dan puan kerana kita dapat redha Allah. Kalau ditimbang berat mata dengan ketaatan kita, nescaya mata itu, nikmat mata itu lebih berat daripada amalan. Ahli abid yang beribadah selama 500 tahun, apabila dia mati lalu ditawarkan ke syurga dengan rahmat Allah, dia kata tak nak, aku nak ke syurga dengan ibadahku.
Maka lalu ditimbang nikmat matanya dengan taatnya, nikmat matanya dengan ibadatnya. Maka berat lagi nikmat mata. Maka dia tak layak ke syurga dengan ibadatnya. Jadi kita ni pergi syurga sebab redha Allah. Redha Allah tu datang dengan ketaatan kita. Ketaatan kita boleh dilakukan kerana Allah izinkan. Ya. Allah izinkan kita taat, itu tandanya Allah nak kita jadi ahli syurga lah. Ada orang dengar azan tapi tak pergi masjid. Dia tak ada rasa nak pergi masjid. Ada orang tak dengar azan tapi dia dah ready nak pergi masjid. Ada orang pergi masjid bila ada masa kosong. Ada orang kosongkan masa untuk pergi masjid. Kita yang mana? Ya? Kita kosongkan masa untuk pergi masjid kah? Ataupun kita pergi masjid bila ada masa kosong? Ini apply dalam semua ibadah. Kita mengaji bila ada masa kosong kah? Atau kita kena kosongkan masa untuk mengaji? Kita balik kampung bila ada masa kosong kah? Atau kita kosongkan weekend untuk balik kampung jumpa mak? Ya? Itu define, itu cara kita berfikir lah. Kalau kita berfikir benda tu besar dan penting, maka kita akan kosongkan tindakan, kosongkan masa. Kita punya action ni basically berasaskan apa yang kita fikir. Kita ni berfikir macam tu, maka tindakan kita macam tu lah. Kalau kita rasa mak tu pintu syurga, dia akan kosongkan weekend balik jumpa mak juga. Tapi kalau dia rasa mak tu, alah aku tak ada, abang ada, dia kira mak dapat apa, dia tak kira dia kena dapat apa. Ya. Tindakan kita ni selalunya selari dengan apa yang kita fikir. Kalau kita fikir benda tu mudah, maka mudahlah urusan dia. Kalau kita fikir benda tu susah, maka susahlah benda tu. Baik. Sambung. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-23, Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepada kamu wahai Muhammad dengan beransur-ansur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang kafir di antara mereka, dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Setelah Allah Ta'ala sebut tentang nikmat syurga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi tahu perkara yang perlu kita beri perhatian untuk ke syurga, iaitu Al-Quran. Segala suruhan, tuntutan untuk menjadi hamba Allah yang mendapat keredaannya melalui Quran. Ya, orang yang jauhkan dirinya daripada Quran, maka dia jauh daripada landasan. Orang yang kembali dapatkan dirinya pada Quran, maka dia sepatutnya akan ada terzahir padanya tindakan untuk mencari keredaan Allah. Di dalam Quran ni tuan-tuan, dia ada ayat suruhan, ada ayat larangan, ada ayat yang Allah kata aku sayang kamu, ada ayat yang Allah kata aku murka pada kamu dan aku benci sifat orang itu. Sejauh mana kita ada senarai arahan dan larangan, maka lagi senang untuk kita laksanakan suruhan dan larangan itu. Kalaulah pada saat ini kita berumur 40 tahun, kita masih lagi blur apa suruhan dan larangan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, maka jauhlah kita daripada nak meningkatkan prestasi kita di sisi Allah. Kalau kita di pejabat, kita tak tahu apa kita punya job scope. Maksudnya kita tak serius dengan pekerjaan tu lah. Selepas tahun masih lagi tak tahu kau kerja apa sebenarnya di department kau ni. Aku tak tahulah. Aku datang kerja tak tahu buat apa. Terbenung je. Ya? Kadang-kadang main TikTok, kadang main Shopee sikit. Bos tak suruh apa-apa pun. Contoh lah. Jadi maknanya kita tak serius dengan tugas tu. Gitu. Tapi kalau kita jadi proaktif, bos, saya ni bos, dah sebulan saya duduk sini, tak ada kerja.
Kau tak ada kerja? Bos kau tak cakap apa ke? Tak ada bos. Oh tak apa, nanti aku pergi kerja. Kita mesti ada rasa tanggungjawab untuk buat kerja tu. Kita mana boleh rasa kita pergi kerja tapi tak ada kerja? Mesti ada kerja. Ya. Jadi subhanallah, tapi ada pula yang kata, ustaz, bukankah orang yang hebat kerja tu susah dicari? Ya, jadi saya susah dicari di pejabat. Pekerja yang hebat itu susah dicari. Ramai orang bos-bos cakap macam tu. Tapi memang saya lah orangnya. Asal bawa cari tak jumpa. Mana dia? Tak jumpa. Saya lah orang tu, susah dicari. Itu mengular lain. Susah dicari tu sebab dia berkualiti, bukan dia menyogok. Baik. Jadi Allah Ta'ala turunkan Quran kepada kamu wahai Muhammad beransur-ansur. Ya. Allah Ta'ala turunkan Quran bitadaruj. Bulan yang turunnya Quran dipanggil bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Apa sahaja yang attach dengan Quran, semua Allah angkat. Zoom angkat. Malaikat Jibril bawa Quran, dianggap sebagai penghulu malaikat. Bulan Ramadan, bulan turunnya Quran, dianggap bulan penghulu segala bulan. Nabi Muhammad SAW ditugaskan sampaikan Quran, dianggap sebagai Nabi, penghulu Nabi. Malam turunnya Quran, malam Al-Qadar, dianggap sebagai malam lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi apa sahaja yang attach dengan Quran, semua Allah angkat. Zoom. Kita umat yang terakhir yang bermuamalat dengan Quran, kita dianggap umat yang paling hebat. Kuntum khaira ummah. Jadi kalau kita nak jadi hebat, tak ada cara lain dah melainkan mendampingi Al-Quran. Kalau kriteria hebat dari sudut manusiawi, ialah manusia lah yang nilai. Tapi kita nak penilaian daripada Allah empunya alam ini. Orang yang selalu berdampingan dengan Quran, orang yang berusaha untuk mengamalkan Quran, orang yang berusaha untuk menghafal Quran, orang yang berusaha untuk menyampaikan Al-Quran. Quran ni ada 5. Dia dibaca, difaham, diamal, dihafal, disampaikan. 5. Baca, faham, hafal, amal, sampaikan. Kalau tak ada 5 ni, tempang kita punya hubungan dengan Quran. Saya ni ustaz belum menghafal lagi, baru baca. Tak boleh. Saya ustaz baru baca, baru faham, belum start amal. Tak boleh. Saya ni baca, faham, amal, tak pula hafal. Tak boleh. Kena hafal. Kena letak sikit target. Tahun ni nak hafal berapa banyak ayat Quran. Jangan dah 10 tahun masih lagi inna a'tayna wal asri. Inna a'tayna wal asri. Tak ada penambahan Al-Quran. Rugilah. Ya? Ambil surah-surah yang kita perlu baca pada tiap-tiap hari, iaitu surah Al-Mulk sebagai contoh. Siapa yang kat sini dah hafal surah Al-Mulk, minta surau buat pertandingan. Siapa dah boleh baca surah Al-Mulk secara hafalan, kita bagi duit raya daripada surau Musalla Al-Husna. Kita minta dia punya AJK sediakan hamper. Kalau yang dah baca surah Al-Mulk, kita tambah surah lain, As-Sajdah. Sebab Nabi SAW takkan tidur malam melainkan baca 2 surah ni, As-Sajdah dengan Al-Mulk. Kita kena ada upgrade tuan-tuan, upgrading. Bukan suruh jadi imam. Sebab tak semua orang boleh jadi imam, goyang lutut oi. Kita hanya perlu menghafal. Ya? Baca, faham, amal, hafal, lalu sampaikan. Faham pun ya juga. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang kata Nabi, kata Allah Ta'ala, aku sayang orang ni. Jadi kita kena tak jadi orang yang Allah sebut, aku sayang kamu. Itu juga perkara yang boleh dijadikan sebagai silibus kita sepanjang hidup untuk tingkatkan hubungan kita dengan Quran. Ya? Dan pada masa yang sama ada ayat yang Allah sebut, aku tak suka kamu. Satu lagi kriteria manusia yang perlu kita letakkan sebagai senarai untuk tidak dijadikan itu sebagai orang yang kita lakukan, jadikan. Masya-Allah, ya. Maka fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman aw kafura. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Nampak? Fasbir li hukmi rabbik.
Sabar dalam melaksanakan hukum hakam daripada Tuhan kamu. Apabila kita baca Quran, bukan sekadar bacaan, bacaan pun kena betul juga, ya. Kita kena amalkan. Kita kena letakkan hak Allah Ta'ala pada kedudukannya. Ya, kalau kita baca, kita perlu berguru. Tajwid, makhraj huruf, sifat huruf, lagu, itu dipanggil kriteria untuk memiliki bacaan yang bagus. Tajwid, sifat huruf, makhraj huruf, lagu, 4. Kalau kita baca Quran tak ada tajwid, game over. Kalau kita baca Quran tapi tak ada sifat huruf yang betul, salah juga. Baca Quran tak ada makhraj huruf yang betul, salah juga. Baca mesti ada tajwid, mesti ada makhraj huruf yang betul, mesti ada sifat huruf, dan lagu sedikit. Kalau kita punya suara, ustaz, saya ni suara saya bass je ustaz, tak apa, buat lagu bass. Saya ni ustaz, suara saya macam Ramli Sarip, tak apa, kita pakai lagu Ramli Sarip. Lagu saya ni, suara saya macam Datuk Awi ustaz, tak apa, kita baca ikut Ustaz Datuk Awi. Yang penting lagu mesti ada, ya, mesti ada. Dan kita kena ada kelas tajwid lah, kena ada kelas tajwid. Ya, kita ni makin lama mulut kita ni makin herut tuan-tuan. Makan asam pedas masuk, tempoyak masuk, semua masuk. Kalau kita tayar tu ada alignment. Kalau kita pergi servis, kita buat alignment tayar. Kita pergi jumpa ustaz, ustaz tolong dengar bacaan saya boleh tak? Ustaz tak ada masa lah, ustaz saya rakam kat WhatsApp, saya hantar kat ustaz boleh? Nanti ustaz check. Okey, dengar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa ada le pula? Ustaz baca le tak ada, alham tak ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-a bukan a tetapi a, huruf ain. Berubah huruf dalam Al-Quran merosakkan maksudnya. Ya, lam tak ada qalqalah, ain mesti bunyi ain bukan bunyi a. Alam, Tuhan sekalian alam. Kalau alam dengan hamzah artinya sakit, Tuhan sakit. Jadi ada sensitiviti pada lafaz huruf hamzah dan ain dalam Quran. Kena hati-hati. Nak dengar ni kena ustaz yang dengar, kena ahlinya dengar. Betul. Huruf dal ada makhrajnya. Dal menyentuh pangkal gigi, bukan menyentuh lelangit. Selalunya kita baca dal sentuh lelangit. Alhamdu, du sentuh lelangit. Sebenarnya bukan, gigi. Alhamdu. Itu dipanggil makhraj yang betul dengan sifat yang betul. Begitu. Dan barulah kita pergi untuk mengamalkannya. Ada hak Allah Ta'ala pada Quran ni tuan-tuan dan puan. Bukan kita punya hak, Allah Ta'ala punya hak. Jadi meletakkan niat, macam mana kita nak pastikan hak-hak Allah Ta'ala ini berada pada kedudukannya, itu adalah tindakan yang sangat terpuji dan tinggi. Bukan hak kita, tetapi hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana wajib solat, sebagaimana wajib puasa, begitu jugalah wajib untuk kita meletakkan hak-hak Allah Ta'ala pada kehidupan kita, pelaksanaan dan sebagainya. Dan dalam melaksanakan itu semua tuan-tuan perempuan, kita dituntut untuk banyak bersabar. Wasbir li hukmi rabbik. Sabar dalam ketetapan melaksanakan hukum hakam Allah. Dan kerana apa? Kerana musuh-musuh Allah memang takkan suka dengan apa yang kita nak lakukan itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada tengah hari ini dapat sama-sama kita ambil iktibar dan jadikan sandaran dalam kehidupan. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila penuhkan saf.